Untung sekian-sekian kan, kita tengok siapa yang cakap. Kalau orang tu punya kecil, kita dapat bayangkan dia untung biasa-biasa kan. Kalau peniaga yang besar, kalau dia cakap untung, maka untung dia yang besar-besar. Kalau Nabi SAW beritahu bulan yang diberkati, bulan yang banyak berkat dalam dia, jadi bulan tu bukan yang bulan biasa-biasa. Satu bulan yang dalam bulan itu terdapat satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sampaikan turun apa? Turun surah Al-Qadr kan. Kita kadang-kadang kita dengar imam-imam baca surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalna tu iaitu maksudnya penurunan sekaligus daripada langit daripada aras pergi kepada langit dunia. Tapi daripada langit dunia pergi kepada Nabi SAW, dia guna tanzil. Tanzil ni turun berperingkat-peringkat, turun berperingkat-peringkat mengikut kepada keadaan dan sebagainya. Sampaikan turun satu surah yang khusus, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih daripada 1000 bulan. Satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa pada siang hari sebagai satu amalan fardu. Ni biasa kita dengar kan, pagi hari kita puasa fardu. Dan berdiri pada malam hari, yakni bertarawih, sebagai satu amalan sunat. Ini khusus pada bulan Ramadan, khusus pada bulan Ramadan. Bahkan sunat-sunat yang lain pun kita kena buat dalam bulan Ramadan. Lagi, man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Jadi kat sini Allah Nabi SAW beritahu dia, sesiapa yang cuba menghampiri Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat. Dalam bulan Ramadan kita buat amalan sunat semata-mata kerana untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang cuba menghampiri Allah pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat, maka seumpama seseorang yang telah menunaikan satu fardu pada bulan-bulan yang lain. Jadi amalan sunat digantikan menjadi fardu khusus untuk bulan Ramadan. Allah beritahu bulan yang diberkati, bulan yang mulia. Jadi Allah Taala gunakan bulan tersebut, amalan sunat jadikan amalan fardu. Ini kita kena kejar. Sebab itulah saya selalu pesan kepada siapa je, Jangan kita kosongkan waktu kita satu saat dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Sekurang-kurangnya subhanallah wa bihamdi. Kan kita baca, saya pun baru perasan tengok tadi dekat TV, dia beritahu pada hadis ni, hadis terakhir dalam Bukhari. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan 'ala lisan, saqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Kalimatan habibatan, dua kalimah yang sangat-sangat Allah SWT suka. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan 'ala lisan. Nabi beritahu pada dia, ringan di lidah, senang sebut, tapi saqilatan fil mizan, berat di timbangan. Apa dia? Subhanallah walhamdi, subhanallahil azim. Jadi kita dalam bulan Ramadan jangan kita cuba seraya kalau kita teringat je, kita terus bertasbih. Tasbih yang paling afdal, subhanallah walhamdi, subhanallahil azim. Masa waktu saya belajar tu, ustaz saya beritahu pada dia, memang ada banyak amalan dalam Islam. Memang ada banyak amalan dalam Islam. Tapi kita cuba cari amalan yang paling afdal. Paling afdal. Ada. Kalau kita tengok daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada macam-macam faidah, kita akan dapati ada sekian-sekian amalan yang paling afdal. Contohnya macam tadi lah, tasbih, subhanallah walhamdi, subhanallahil azim. Ada lagi zikir waktu pagi apa dia? Nabi SAW biasanya selepas subuh Nabi akan diam di tempat Nabi akan zikir sampai
Habis waktu duha Nabi solat dan Nabi balik. Nabi balik jumpa isteri dia. Tengok isteri Nabi SAW sedang masih lagi dekat atas sejadah. Wahai isteriku, adakah kamu dalam keadaan begini daripada aku keluar sampai sekarang? Ya. Hendaklah kamu ketahui ada satu tasbih yang mana bila dibaca 4 kali, maka dia punya zikir tersebut kelebihan dia menyamai daripada ataupun lebih lagi daripada semua amalan yang kamu telah lakukan. Yang ni apa dia? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Jadi banyak amalan-amalan yang kita nampak macam ringan, tapi sebenarnya di sisi Allah SWT sangat-sangatlah tinggi. Jadi kita cuba maksimalkan dalam bulan Ramadan ni amalan-amalan sunat. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan ni je sunat jadikan fardu. Kalau kita pergi ke kedai-kedai, biasanya kalau diskaun tu kita kejar-kejar kan. Tu yang kita nampak. Jadi kehidupan kita yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Jadi kat dunia ni kita kena sedar diri kita ni siapa, berapa lama kita kat dunia, dan kita kena sedar apa yang patut kita kena buat untuk hari akhirat nanti. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan paling kekal. Okey. Seterusnya apa dia? Tadi satu amalan sunat digandakan satu amalan fardu. Seterusnya, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Sesiapa yang mengerjakan satu fardu pada bulan Ramadan, maka seumpama seseorang yang menunaikan 70 fardu. 70 fardu. Kita semayang maghrib tadi seolah-olah kita semayang 70 kali. Maksudnya berapa kali? 70 hari kan? 70 hari. Itu baru satu fardu. Bayangkan 30 kali 30 hari. Kalau contoh Ramadan 30 hari, kalikan dengan 5, berapa? 150. 150 kalikan dengan 70. Kena kira sendirilah kan. Saya tak sempat nak kira. Tapi nak bagi tahunya satu amalan fardu digandakan 70 kali. Nak bagi tahu spesialnya bulan Ramadan. Jadi kita kena kejar. Untuk laki-laki, solat di mana? Di surau ataupun di masjid, seperti mana yang telah Nabi SAW tunjukkan. Melainkan ada beberapa masyaqqah yang tak dapat kita nak selesaikan. Okey. Jadi satu fardu dekat mana? Dekat masjid untuk lelaki, kalau perempuan di rumah. Dan satu fardu tu digandakan 70 fardu. Okey. Itu dah habis berkaitan dengan amalan sunat dan amalan fardu. Nabi SAW beritahu lagi, wa huwa syahrus sabar. Dan bulan itu adalah bulan kesabaran. Kita nak latih bulan Ramadan ni dah bulan yang sabar. Macam-macam kita dengar kan. Kadang-kadang tazkirah pun ataupun forum tu disebut apa dia? Contoh-contoh. Kadang-kadang kita yalah macam-macam berlaku. Antara suami dan isteri, antara ayah dengan anak, antara pekerja dengan bos, macam-macam kan. Ada masalah. Kita memang tak ada daripada masalah. Dan kunci dia adalah sabar. Macam mana nak sabar? Kena latih ya. Kena berlatih. Kena latih daripada sekecil-kecil perkara. Siapa yang berjaya sabar sekecil-kecil perkara, maka dia akan berjaya sabar dalam sebesar-besar perkara. Jadi kita kena latih. Maka itu bulan kesabaran. Kena latih. Wasabru sawabul jannah. Wasabru sawabul jannah. Sabar itu ganjaran dia adalah syurga. Syurga. Bukan senang. Maksudnya satu, Allah nak bagi ganjaran tersebut yazdaru fi rizqil mu'min, dan bulan yang ditambahkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Jelas kan? Tak pernah kalau apa tu, surau atau masjid hari-hari buat jamu makan kan. Maka kita beritahu pada bulan Ramadan ni bulan yang menambah rezeki. Jadi tak pun nak fikir masak kan. Nak buka surau kan, ataupun masjid. Okey.
Lagi, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. 3 ganjaran. Apa dia amalan dia? 3 ganjaran ni untuk satu amalan. Sesiapa yang memberi seseorang yang berpuasa untuk berbuka, untuk berbuka, maka pemberiannya itu merupakan pengampunan untuk dosa-dosanya. 1, pengampunan untuk dosa-dosanya. Maksudnya dosa apa dia? Dosa kecil. Dosa besar kena taubat. Taubatan nasuha. Taubat nasuha. Yang ada 3 syarat kan? Dan sebagainya. Okey, jadi siapa yang bagi orang berbuka puasa, walaupun dalam syarah ni bagi tahu apa dia, walaupun sebiji tamar. Sebab itulah kalau kita dengar apa tu dekat Mekah Madinah kan, biasanya dibagi setiap orang kejar-kejar apa tu satu tamar kan. Saya tinggal tu sebab apa tu ada saudara saya yang pergi apa tu umrah. Jadi dia pun sebut tentang keadaan-keadaan kat sana. Jadi kita kena rebut untuk bagi orang berbuka puasa, berbuka puasa. Apa dia ganjaran dia? Pertama, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Yang kedua, kelepasan dirinya daripada neraka. Dah cukup dah? Dah cukup. Tapi Ustaz, macam mana? Kita bagi orang puasa makan kan? Lepas tu dah settle, tak payah amal dah. Tak. Ini sekadar untuk kita semangat dalam amal. Dan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janji. Apa yang Nabi bagi tahu ni Allah bagi tahu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak akan cakap melalui hawa nafsu, melainkan wahyu yang diutuskan, wahyu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sampai itu Allah bagi tahu juga melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pengampunan. Yang kedua, kelepasan daripada api neraka. Kena ingat, ni bulan Ramadan. Yang ketiga, dia mendapat ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangkan sedikit pun daripada ganjarannya. Sedikit pun tak ada. Siapa yang bagi pahala? Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya. Allah boleh bagi macam-macam. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh bagi ganjaran tu berganda-ganda. Kalau seorang mungkin dibagi sikit, Allah bagi macam ni. Kalau seorang lebih banyak, Allah bagi macam ni, kan? Jadi kita kena kejar. Ada tiga ganjaran. Apa dia? Pengampunan. Yang kedua, kelepasan daripada api neraka. Yang ketiga, Allah SWT akan bagi apa dia? Yang ni ganjaran orang puasa tanpa kurang sedikit pun. 3 ni. Lepas tu dah ada saya ada dengar juga ada beberapa asatizah yang beritahu apa dia. Salah satu kita gunakan teknik adalah kita bagi kepada orang yang banyak amal, kan? Itu mungkin boleh juga kan. Sebab tu kalau orang yang banyak amal, kita akan dapat banyak pahala. Kita tahu kan semua kan. Mungkin satu hari dibaca 5 juzuk kan. Kita dapat 5 juzuk di pahala. Jadi cara dia, yang penting kita kena bagi. Buka puasa. Okey, seterusnya apa dia? Qalu laisa kulluna najidu ma yufattiru shaim. Faqala yu'tillah hadha thawab man fattara shaiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madqati labanin. Lepas tu sahabat tanya, wahai Rasulullah, bukankah setiap daripada kami mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berpuasa? Kami ni taklah miskin, tak ada apa-apa. Apa yang kami dapat bagi kan kepada orang untuk berbuka puasa? Kalau dulu makan roti kan, kalau sekarang makan nasi kan. Nasi pula kalau sekarang satu tapau tu mungkin dalam RM10 kan. Itu bolehlah kalau orang yang mampu. Kami tak mampu, macam mana Rasulullah? Jawab Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT memberikan pahala itu kepada sesiapa sahaja yang memberikan walaupun sebiji tamar. Walaupun sebiji tamar. Ini Nabi beritahu, sebiji tamar. Ustaz, kalau semua orang bagi tamar macam mana? Ada 10 tamar kan? Makan dah sikit kan? Bagi.
ataupun seteguk air, ataupun seteguk air, ataupun sesisip susu. Ini zaman Nabi lah. Mereka biasa minum susu. Kalau zaman sekarang minum air sejuk kan. Bagi air sejuk kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Okey, selesai. Seterusnya, wa huwa syahrul awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini ada juga beberapa pertikaian berkaitan dengan hadis ni. Mungkin hadis ni darjat dia kalau ikutkan dhaif. Tapi kalau untuk fadailul amal maka dibolehkan. Dijawab oleh ulama muhaddisin beritahu dia untuk hadis ni, hadis digunakan untuk fadailul amal, untuk kelebihan amal, untuk menambahkan semangat orang untuk beramal. Boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya apa lagi? Bulan Ramadan pada awalnya adalah merupakan rahmat, dan pada pertengahannya merupakan keampunan, dan pada akhirnya merupakan kelepasan daripada neraka. Nak beritahu bulan ni bulan special. Awal rahmat, tengah pengampunan, akhir pelepasan daripada api neraka. Ini semua Allah SWT nak tunjukkan kepada bulan yang Allah SWT tunggu hamba-hamba dia untuk dekat kepada Allah SWT. Begitu juga kalau kita tengok kitab fiqh, dia pun akhirkan perbahasan tentang hamba, pembebasan hamba. Supaya apa dia? Ulama-ulama buat supaya berharap kita semua ni dilepaskan daripada api neraka. Itu je akhir dia. Okey. Lagi man khaffafa 'an mamlukihi ghafarallahu lahu wa 'ataqahu minan nar. Man khaffafa 'an mamlukihi ghafarallahu lahu wa 'ataqahu minan nar. Sesiapa yang meringankan bebanan hamba-hambanya, yakni pekerja-pekerjanya pada bulan itu, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bos lah ataupun tuan. Kalau zaman sekarang tak ada tuan kan. Sekarang ni bos lah ataupun orang atasan. Maka kalau bulan Ramadan, ringankan kerja. Ganjaran untuk bos dia apa ni? Allah akan ampunkan dosa-dosa dia, dan akan dilepaskan daripada azab api neraka. Dua benda, maghfirah wa itqun minan nar. Senang-senang je. Banyak amalan yang Allah Ta'ala bagi banyak kelebihan. Ini untuk bos ataupun orang atasan. Okey, yang ni yang kita kena dengar betul-betul. Wastaghfiru fihi min arba'a khisal khaslatayn tarkuna bihima rabbakum wa khaslatayn la ghina'a bikum anhuma. Fa amma khaslatan allatani tarkuna bihima rabbakum wa khaslatayn la ghina'a bikum anhuma fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Okey. Perbanyakkanlah pada bulan ini 4 perkara. Ini biasa kita dengar dan kita kena amalkan. 2 perkara yang kamu dapat meredhakan Tuhan kamu. Buat 2 perkara ni, maka ganjaran dia redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 2 perkara lagi yang tidak boleh tidak kamu perlukan. Kalau senang cerita wajib lah. Wajib. Tapi tak ada istilah wajib. Dan beritahu kena buat. Kena buat. Yang tadi sunat muakkad, yang ni wajib. Ada 2 perkara sunat muakkad, 2 perkara wajib. Ni istilah lah. Kalau nak diistilahkan kepada fiqh macam tu. Okey. Adapun 2 perkara yang kamu dapat meredhakan Tuhan kamu dengannya adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Banyakkan zikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Dan kamu memohon istighfar daripadanya. La ilaha illallah nastaghfirullah. Kan? Biasa kita dengar kan? La ilaha illallah nastaghfirullah. Itu 2 perkara yang bila kamu buat, maka Allah redha kepada kamu. Sebab apa? Zikir la ilaha illallah ni zikir paling tinggi. Nabi Musa AS minta kepada Allah SWT, wahai Allah, berilah kepada aku zikir yang mana zikir yang tak pernah kau bagi kepada sesiapa, yang ganjaran dia paling tinggi sekali.
Allah bagi apa dia? La ilaha illallah. Okey. Dan istighfar jangan cerita lah, banyaklah dia punya ganjaran dia. Hari ni macam-macam kita dengar orang nak jadi kaya, amalkan sekian kan. Dalam Al-Quran dah sendiri cerita dah. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. 5 ganjaran Allah bagi untuk orang istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Hendaklah kamu istighfar kepada Tuhan kamu. Allah itu Maha Pengampun. Innahu kana ghafara. Kalau belajar bahasa Arab, ghafara ni nak bagi tahu tak ada dah Tuhan yang lebih pengampun daripada Allah SWT. Tak ada orang yang lebih darjat dia, yang lebih tinggi, yang murah untuk mengampun kepada orang bawahan dia. Tak ada. Saya belajar tafsir. Ustaz ada beritahu apa dia? Dalam kita tengok konun raja kan. Konun raja, kalau dia hamba, kalau ataupun orang bawahan buat kesalahan, dia punya konun ataupun panggil peraturan dia kan, siksaan dia sekian seban, ataupun 6 bulan penjara, ataupun kedua-duanya sekali. Tak ada pun konun diampunkan kan. Tapi konun Allah SWT, Allah bagi tahu dalam Al-Quran apa dia? Allah bagi sekian-sekian siksaan. Kalau siapa yang buat ganjaran amalan, Allah bagi ganjaran sekian. Dan siapa yang melakukan dosa, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tak ada pun mana-mana raja yang buat sebegitu, melainkan Allah SWT. Apa dia ganjaran dia? Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Dengan istighfar Allah bagi 5. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah bagi hujan lebat. Allah bagi hujan lebat. Itu pertama. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin. Allah bagi banyak harta. Allah bagi kepada kamu banyak harta. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum. Dan Allah bagi anak ramai. Siapa yang nak anak ramai boleh dah kan. Istighfar selalu. Kalau ada sebilangan ulama mengatakan hari-hari kena istighfar 500, 100 kan. Biasa. Kalau yang mudahnya apa dia? Kalau kita nak lazimkan diri kita dengan istighfar, tetapkan sekali istighfar 10 kali. 10 istighfar 10 selawat. Kita ingat je istighfar, astagfirullahalazim. Paling bagus istighfar habis. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Syarat istighfar kena hayati dosa-dosa kita. Bukan istighfar nak duit kan. Tak ada. Istighfar untuk apa dia? Untuk ampun dosa. Allah akan bagi ganjaran dua-dua. Dunia Allah bagi, akhirat Allah akan bagi. Dunia Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Allah Ta'ala akan capaikan hajat kita. Dan akhirat Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Itu 10 istighfar, 10 selawat. Itu amalan yang mudah lah. Sekali ingat, buat terus. Ataupun lepas solat, kita buat 10. Tak percaya, tuan-tuan dan puan boleh buat lah. InsyaAllah kita akan dapat rasa kelainan selepas tu. Okey, apa lagi? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Dan Allah bagi syurga dan sungai-sungai. Jadi kat situ nak bagi tahu ni ada banyak. Satu istighfar Allah bagi 5 ganjaran. Okey. Dah selesai. Yang ni 2 perkara yang dapat meredhakan Tuhan kamu. Apa dia? 2 perkara. Yang ni la ilaha illallah dan istighfar. Okey. Dan apa lagi? Wa amal ladani la ghina'a bikum anhuma fatas'aluna Allah al-jannata wa ta'awwaduna bihi minan nar. Dan 2 perkara yang tidak kamu perlukan ialah memohon syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Dan meminta perlindungan daripada api neraka. Jadi insya-Allah polisi pun dah tunjukkan, minta maaf ambil masa. Okey, jadi insya-Allah apa pun kita kena hayati bulan Ramadan.
Dan kita kena banyakkan amalan, gandakan amalan sunat dan jaga amalan fardu. Fardu memang kita kena buat, amalan sunat ni kita kena perbanyakkan. Dan kena lazimkan lidah kita dengan zikir. Ingat istighfar, la ilaha illallah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit daripada tazkirah pada malam ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi kepada kita semangat untuk beramal dalam bulan Ramadan dan kita kejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Redha Allah yang kita kejar. Siapa pun kita bos ke, kita bekerja ke, kita raja ke, kita hamba ke, kita semua satu je yang kita kejar, yakni redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dapat redha Allah, maka akan dapat segala-galanya. Oleh insya-Allah kita sudah majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya minta maaf ampun kalau ada kesalahan tersilap.